Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saya? Doa saya sihat walafiat. Cuaca hari ini alhamdulillah di Terengganu hujan renyai-renyai saja. Tempat anda bagaimana? Pak Chu, kabarnya Pak Chu di Pulau Pinang, Pak Chu ya? Saudara Juragan, teman-teman kita yang hadir lebih awal, saudara Ramzo, Izzuddin, jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Malam ini kita berbicara soal the latest ataupun terkini yang kita dapat dari Kemaman di Terengganu. Sebab pilihan raya kecil. Petang tadi saya berbicara dengan Panglima mantan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Effendi. Saya banyak boleh menceritakan hasrat dan impian dan sebagainya. Dan malam ini saya mengundang tetamu saya adalah orang yang bertanggungjawab dalam untuk pengundi-pengundi di kawasan Cukai sendiri. Sebab beliau adalah merupakan mantan yang bertanding itu hari. Nak buat macam mana keadaan tidak mengizinkan, tapi kalau tidak ni kita cakap YB jelah kita dah. Datuk dah. Apa khabar Datuk Rahim? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Saya baik-baik selalu. Bila Datuk datang ke Kemaman ni bersama rakan-rakan memberikan semangat baru untuk kita tawan PRK Kemaman ini. Alhamdulillah. Saudara, Datuk Rahim ni satu orang yang saya berkawan dengan beliau. Saya katakan dulu-dulu lagi. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Orangnya berbeza. Cukup berbeza sebab sifatnya sentuhan kerohanian, harmonis sahabat. Jadi kalau saya datang ke Kemaman, kalau tak menghubungi beliau, rasa macam tak sah. Dah marah, dia akan marah saya. Tambah-tambah lagi, kau tak makan apa kopok lekornya di sini. Apa ini? Apa dia punya sata. Saudara, itu yang ada di Kemaman ini, itulah yang popular. Dan tapi paling penting, dulu saya katakan, ini adalah kawasan Queen of Malaysia. Warga-warga di sini baik-baik belaka orang Terengganu. Bersama dengan saya pada malam ini juga adalah seorang penganalisa politik yang tidak kurang hebatnya, iaitu saudara Dr. Fauzi. Dr. Fauzi, beliau merupakan dari tingkat 36 di Ibu Pejabat dan beliau memerhati dan sebagainya. Dan beliau sudah berada di sini lebih daripada 10 hari menjalankan survey dan sebagainya. Apa khabar Dr. Fauzi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ini peminat Datuk Kamal. Banyak ni. Saudara Sri Koroimat dari Sarawak. Apa khabar orang Sarawak? Saudara Umi Akidah. Umi Akiyah, Nur Maria, semua Mak Kepli. Saudara, kalau tak santun dia marah pula nanti. Baik, kita mulakan bicara kita tentang yang terkini di Kemaman. Jadi bagaimana Pak Datuk, di sini ada berapa kawasan Dewan Undangan Negeri Datuk? Dewan Undangan Negeri di Kemaman ni kita ada 4. 4 ya. Dong Cukai, Cukai, Dong Kija, Dong Kemasik dan Dong Air Putih. ya. Kita punya pengundi lebih kurang 141,000 orang. Ramai Datuk. Orang Cina ada, orang Tionghoa lah. Orang Tionghoa ada hampir 8,000. Ya. Lepas tu MIC orang India ada lebih kurang dalam 700 orang lebih. Yang lebih tu semua orang Melayu lah. Orang Melayu ni Dong Air Putih tu kebanyakannya orang Felda. Ya. Felda termasuk Keltis sikit, ada Keltis 5 dan Keltis 6. Mana pengundi dalam Felda ni ada 20,000 orang. 20,000 peneroka Felda dan keluarganya, keluarga Jadi peneroka. Kita minta fungsi Felda dan pekerja-pekerja Felda pastikan pundi-pundi dalam Felda tu beri sokongan penuh pada calon kita. Jeneral Bersara Tan Sri Raja Effendi. Ya. Orangnya baik, orang Kemaman kita. Ya. Walaupun dia berpangkat tinggi, dia kat pusat tu. Macam Datuk Rahim juga. Dia sanggup macam Maduli. Macam Datuk Rahim juga lah. Untuk menjaga rakyat Kemaman ini. Saudara, kenapa saya menjemput Datuk Sri Rahim? Sebab di sini juga dulu kita pilihan raya yang lepas, pilihan raya umum, parlimen di Kemaman ini kita kekurangan undi daripada Pakatan Harapan. Masa itu kita 3 corner fight Datuk ya. 3 penjuru. Dan pengundi-pengundi Pakatan Harapan adalah 8,700. 8,700 dominasinya daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Sebab waktu itu kita sukar untuk menggamit keyakinan mereka. Tetapi kesan daripada di Pelangai, Dr. ini Fauzi. Boleh Dr. Fauzi komen tak? Sebab itu cukai ni important sebab dia ada lebih kurang 7,000 lebih kata Datuk Rahim. Hampir 8,000 tadi. Ya, hampir 8,000. Kalau 8,000 tu katanya almost all lah pengundi-pengundi di cukai ini daripada keturunan bukan Melayu ni, kalau mereka beri solid, saya tak ada masalah rasanya. Dr. Fauzi, boleh tak you bagi analisa you sikit? Ya, terima kasih Datuk Kamal dan selamat bertemu Datuk Rahim. Sama. Dan saya alhamdulillah di Kemaman ni dah banyak hari dah. Dan
apa yang saya perhatikan. Ya. Tapi saya terus nak jawab soalan apa ni Datuk Kamal tadi dulu lah. Sebelum saya terlajak ya. Ya. Pengalaman di Pelangai kita dapati hampir 90% Ya. pengundi bukan Melayu mengundi Barisan Nasional Ya. yang bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Ya. Dan di sini ada sekitar 8,000 tu saya jangka kesan yang hampir sama. Ya. Saya jangka kesan yang hampir sama. Betul. Dan dalam keadaan majoriti untuk PRU dulu sekitar 27,000 dan Itu keseluruhannya. keseluruhannya Ya. 27,000 dan maknanya kalau katakanlah 80% atau 8,000 itu sekitar 7,000 lebih. 6,500 orang. Lebih kurang tu masuk membantu BN. Saya yakin namanya defisit tu akan berkurangan. Maknanya daripada 27,000 itu mungkin kurang lagi pada itulah. Katalah tinggal 20,000. Ya. Kalau tinggal 20,000 lagi, katalah dari segi jumlah pengundi yang keluar mengundi itu sama. Ya, saya jangka yang perlu dicari lagi cuma tinggal 10,000. Ya. Ya, 10,000. Maknanya kalau tak kali tolak campur tu, kalau Barisan Nasional berjaya menarik daripada 35,000 sekitar baru ni, ya, tambah lagi sekitar katakan 10,000. Saya rasa dah Boleh ada mencapai kemenangan. ada kemungkinan menang. Ya. Dan melihat kepada calon, saya pun ada berjumpa dengan Datuk Seri Kamal tadi, suatu sebelah petang tadi, bersama dengan calon. Dan saya nampak calon kita ni memang dia punya kepribadian tu sudah cukup untuk menarik Personality dia tu. personality dia tu. Untuk menarik terutamanya pengundi-pengundi atas pagar yang melihat calon. Betul. Pengundi atas pagar kebanyakan melihat kepada calon. Ya. Dan pengundi-pengundi daripada parti-parti lain kadang-kadang ada yang melihat pada calon Ya. Tapi yang atas pagar tu selalunya ramainya melihat kepada calon. Okey, dari segi ini mengikut pandangan Pak Long daripada Pak Long Jisa Okelis. Dia kata persoalannya, bisa Datuk Rahim mengatakan di sini berapa kawasan Felda Datuk Rahim? Ada 20,000. Ada 6 cabang. Ada 6 kawasan Felda. Sebab ada mengatakan bahawa yang dulu bukan sekarang, yang dulu bahawa warga Felda ni kadang-kadang seolah-olah diabaikan. Ya. Tapi bukan mereka tidak mau bersama dengan kita, itulah kesannya. Maka sebahagian daripada mereka ada yang tak mengundi, ada mengundi atas pagar dan sebagainya. Dan saya melihat hari ini kalau benar-benar dapat ditangani permasalahan warga Felda tu, saya rasa advantage pada calon UMNO Barisan Nasional ni lebih mantap lagi. Begitu juga dengan anak muda. Boleh Datuk Rahim bagi pandangan bagaimana, sebab Datuk Rahim ini dia rapat dengan anak muda. Boleh Datuk bagi pandangan Datuk tentang ini. Laporan ni Saya boleh tengok rekod. sekarang kawasan Felda ni kita bernasib baik. Ya. Chairman Felda sekarang daripada orang Kemaman juga. Ah. Datuk Safri Sikit. Ya. Dan sekarang pun jentera-jentera Felda telah turun ke rancangan-rancangan Felda yang kita ada 6 rancangan Felda itu. Ya. Neram 1, Neram 2, Cerul, Kertih 5, Kertih 6 dan juga Felda Seberantayu. Jadi dengan 20,000 orang pundi ni, dengan janji-janji dengan cara pendekatan dibuat oleh Ahmad Safri Cik ni seperti mana di Pelangai, Ya. kita mendapat kemenangan satu yang Felda, 2 tu pun kita hampir-hampir menang. Betul. Ini kita kalah Bertambah. Ada peningkatan. Ya. jadi masalah anak-anak Felda sekarang ni bila kita buat berdekatan dengan dia sebelum ni kurang cakna. Betul. Dia kekurangan rumah. Ya. Jadi pada 29 hari bulan ni kebetulan yang amat berhormat Datuk Perdana Menteri kita turun ke Kemaman ini dan akan buat satu program khas di Felda Seberantayu. Okey. Malam. Dan masa tu juga mungkin PM pun akan buat pelancaran perumahan untuk anak-anak Felda. Ya. Itulah isu besar yang kita harus selesaikan dalam segi perumahan tadi. Jadi saya yakin kalau kita dekat dengan Felda kita dah ada 20,000, dengan orang Cina dan Taiwan ni kita ada lebih kurang dalam 7,000 lebih dan orang India pula ada lebih kurang 700 orang. Ya. Dan orang atas pagar sekarang ni. Yang atas pagar ni dia dah sedar rupanya di Terengganu ni kalah semua. Ya. Jadi sekurang-kurangnya bila Datuk Seri Tan Sri Jeneral ni bertanding untuk mewakili kita dalam PKR ni menjadi satu jambatan ke Putrajaya. Itu yang paling penting.
Baik untuk Datuk, Datuk sebagai kita tak mau bercakap sebab orang nanti kalau Datuk kata sebab orang calak, kawan kalah begitulah cakapnya. Tapi sejujurnya Datuk sebagai warga Terengganu apabila kita kalah 3-2 sejak pilihan raya dulu, dah sekarang ni masuk bulan ke berapa dah Dr. Fauzi? dan bulan yang PRU. Apa ni 6 negeri tadi. Dia nanti PRN itu bulan bulan dah. Ada 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan lebih. So, saya nak bertanya sebagai warga Terengganu. Datuk. Ya. Datuk sebagai warga Terengganu, anak Kemaman, kemudian Datuk juga terlibat dalam sektor perniagaan apa semua. Bagaimana Datuk melihat apa yang rakyat dapat selepas kita kalah 3-2? Setakat ini saya tengok semua kaum Tionghoa dan kaum Cina amat kecewa lah. Ya. Amat kecewa sangat. Sebab dia orang ni fokus kepada perniagaan. Betul. Bila ditawan oleh pembangkang sekarang, ekonomi kita dah mendatar. Ya, ya. Dia orang sebab tu dia orang bangkit pada masa saya jadi calon cukai itu, kita menang dua peti undi ni. Dua Dua peti undi menang. Tionghoa kita menang. Bermaknalah segi orang Tionghoa dan dia memberi sokongan penuh. Ya. Itu yang paling penting lah. Ya. Lepas tu pula pada 29 hari bulan ni pada pukul 6 petang, PS sendiri, Perdana Menteri kita pun akan buat pertemuan khas dengan Petronas di Keltih. Saya tak tahu lah apa agenda sebenar. Sebelum ni pun PN dah buat pengumuman bahawa satu projek Petronas yang baru, Pelaburan yang baru sebanyak 45 bilion USD akan dibuat di Keltih lah. Ya, ya, ya. Saya harap projek itu berjaya lah. Tapi Tak. kalau Teruskan. saya harap benda tu kalau kita dapat kekalkan dengan calon kita BN ni menang, saya rasa projek tu dikekalkan di cukai ni. Itulah harapan orang Cina lah. Ya, ya. Orang meniaga atas pagar supaya projek ni bertambah dengan adanya calon bersana-sena ni dapat menangi pada pilihan raya pada 2 hari bulan ini. Ya, pasal banyak orang mengatakan konon-kononnya lah mereka mau menguasai politik dan sebagainya. Bagi saya Datuk Fauzi, boleh Datuk Fauzi bagi penjelasan dan penerangan bagi pada warga Tionghoa khususnya bukan Melayu. Pada mereka tuntutan mereka 3 perkara saja. Pertama, mereka boleh cari makan. Betul. Bukan mereka nak menguasai ekonomi, mereka asalkan boleh cari makan. Tapi kalau zaman waktu 4 tahun daripada tahun pilihan raya yang lepas, daripada dah 4 Perdana Menteri, kan, nak cari makan pun susah, ekonomi susut, daripada rakyat terkurung dalam suasana PKP. Waktu diperintah Dr. Mahathir, datang Tan Sri Muhyiddin, datang Muhammad Sabri. Jadi pergerakan ekonomi tak bergerak, jadi mereka merasakan tak dapat nak cari makan. Satu. Yang kedua, mereka melihat bahawa isu persekolahan. Betul. Anak-anak mereka nak belajar. Bagi asalkan anak-anak mereka boleh belajar, dan tentulah mereka akan menyokong kita. Dan ketiga adalah soal aspek keselamatan. Betul. 3 perkara. Jadi kalau sekarang ni, pimpinan daripada pembangkang ataupun siapa sajalah, kalau bercakap soal politik ni, bercakap adu domba, Melayu, resis lah dia katakan, resis politik. Dia orang tak senang dah benda kami ni. Jadi Dr. Fauzi boleh bagi pandangan ni. Okey, 3 faktor yang kena faktor ni. Satu faktor yang merentas 3 perkara ini adalah kesejahteraan dan keamanan. Jadi kalau macam Datuk Kamal cakap tadi, kalau banyak sangat disebut berkenaan dengan isu rasisme, rasisme, kalau ataupun isu yang banyak macam nak jatuhkan kerajaan balik, saya yakin masyarakat Tionghoa tidak gembira. Sebab itu akan menjadikan negara ini tak stabil dan mereka telah alami masalah itu sewaktu 4-5 tahun yang lalu. 4 Perdana Menteri. 4 Perdana Menteri dalam masa 4 tahun lebih. Ya. Jadi unik ya. Dan saya kira ini satu benda yang saya yakinlah. Cuma bilangan mereka itu tidak berapa banyak di Kemaman kali ini. Tetapi walaupun saya ada keyakinan yang agak tinggi bahawa mereka ini akan memberi sokongan kepada Barisan Nasional kerana mereka mengharapkan 3 benda tadilah. Akan ada keamanan, kesejahteraan supaya pendidikan boleh baik, perniagaan boleh baik dan mereka selamat. Okey. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau berucap sempena setahun beliau mentadbir Putrajaya, dia menyatakan bahawa yang paling penting adalah kestabilan politik. Betul. Apa khabar Tuan Ibrahim, Tuan Ismail, Tuan Abdul Rahman, Ustaz daripada Besut. Orang Besut ada, orang Besut sama masuk juga Tuan. Orang kampung. Orang kampung. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan pertama sekali perlunya ada kestabilan politik. Betul. Kan? Jadi dengan ada kestabilan politik maka pelabur akan yakin dan pergerakan ekonomi akan bergerak semua. Jadi sebagai warga yang terjebak ataupun terlibat dalam dunia perniagaan,
saya nak tanya pula pada Datuk Seri Rahim, apa pandangan you tentang ucapan daripada Perdana Menteri waktu beliau meraihkan ulang tahun setahun pertama sebagai Perdana Menteri Kerajaan Madani. Boleh Datuk bagi pandangan Datuk? Saya dah tengok bila Perdana Menteri kita ni ambil alih kerajaan, Ya. ekonomi kita dalam keadaan merudum lah. Ya, ya. Masa dia ambil alih tu dalam keadaan merudum. Ya. Merudum dah. Jadi dengan kehadiran Perdana Menteri ini memberi keyakinan kepada rakyat bahawa tahun 2024 ni ekonomi kita akan bertambah. Seperti mana yang telah dibentang bajet di Parlimen sekarang lah. Ya, ya, ya. Mana rakyat dah yakin bahawa ekonomi kita bertambah dan maju. Sebab tu nampak satu kebangkitan baru lah. Ya. Pelabur-pelabur pun dah mulai yakin. Lepas tu anak-anak muda pun dah buka minda balik. Dah buka minda balik. Nampak anak muda pun ramai juga dah mula menyokong Barisan Nasional ni. Kerana apa yang dia orang dahaga di Terengganu khasnya di Kemaman, kurangnya peluang pekerjaan tu tadi. Peluang pekerjaan tak ada. Sekolah-sekolah pengajian tinggi pun tak ada. Dari segi infrastruktur pun kita tak siap dengan baik lagi lah keseluruhannya. Dan oleh kerana PN dah mengumumkan bahawa dengan adanya projek Petronas baru memberi keyakinan pada mereka-mereka ini. Dan saya amat yakinlah rancangan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita ini membuat satu era baru untuk Kerajaan Madani ini, bahawa 2024 ni pada tahun depan akan memberi ekonomi kita yang cemerlang, yang gemilang. Itu yang saya nak sentuh tu. Bahawa Datuk sebagai orang berniaga ni, Datuk akan melihat bagaimana pembentangan bajet yang pada 13 Oktober lalu yang Bapak Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa peruntukan bajet kali ini antara terbesar dalam sejarah. Betul. Iaitu 398 bilion. Betul. Dan kebanyakannya memanglah pengurusan tu dia ambil lebih kurang dalam ini 290 lebih, tetapi untuk pembangunan dan sebagainya, kalau 90 bilion, 98 bilion itu tentulah serpihannya tu, dia punya limpahannya itu dapat dirasai oleh warga yang terlibat dalam sektor perniagaan. Betul. So, Datuk macam mana Datuk? Jadi di sini saya tekankan untuk kita ada peluang ni, saya menyerulah orang Kemaman ni kena bagi sokongan penuh. Ya. Pada calon bersama kita ni, calon nombor 1, supaya dia jadi jambatan pada Putrajaya. Jambatan penghubung antara Terengganu dengan Putrajaya. Putrajaya memudahkan kita buat balik bajet-bajet pada Kemaman khasnya di Terengganu. Demi kepentingan anak-anak Melayu dan kawan-kawan lain berada di Terengganu ini. Saya harap Datuk Rahim boleh jelaskan lagi apa dia maksudkan dengan jambatan itu. Sebab mungkin ingat maksud anda tu apa? Jambatan penghubung antara jambatan yang saya maksudkan. Implikasinya. Kita di sini di Terengganu kita kalah 32 dom. Ya. Dan juga kita kalah pula 8. Sekarang tinggal 7 lah. Sekarang 7 lah. jadi tinggal 7. Ya. Sebab itu kita ada 040 Parlimen kan. Sebab itu kita mahu seorang calon Barisan Nasional ni mewakili Terengganu. Sekurang adalah satu suara daripada Terengganu. Ada suara dalam Parlimen. Ya. Dan saya rasa lah suara bagi pihak kerajaan. Bagi pihak kerajaan. Ya. Persekutuan. Ya. Jadi kita perlu seorang rakyat Terengganu ni, wakil Terengganu, mana member Parlimen Terengganu ni berada di Parlimen tu menjadi penghubung tu tadi. Okey. Memudahkan bajet disalurkan kepada negeri Terengganu. Ya. Datuk, sebagai rakyat Terengganu, sebab sebenarnya pilihan raya kecil ni berlaku, nampaknya pilihan raya kecil Parlimen ni, pilihan raya kecil di Johor, di Pulai sebab perikutan daripada berlakunya kematian. Maka ada penggantinya pada pilihan raya kecil. Kemudian bila kita mengadakan pilihan raya kecil di Pelangai, Datuk, juga disebabkan kematian. Tapi sebagai anak Terengganu, apa perasaan Datuk apabila terpaksa diadakan 2 pilihan raya kecil semata-mata bahawa calonnya atau wakilnya hidup tetapi kerana terjebak apabila mahkamah memutuskan adanya elemen korupsi. Datuk sebagai rakyat Terengganu, saya orang Perak. Orang Perak tak ada lagi setakat ni. Kata-kata sekarang ni, bila mahkamah menjatuhkan hukuman 2 calon ni terlibat dengan rasuah dan dibatalkan makna kerusi tu, kena bertanding baru rakyat Terengganu dah sedar bahawa parti pembangkang ni memang terlibat dengan rasuah. Itu satu bukti yang jelas. Sebab jelas ni telah diputuskan oleh dibuktikan di mahkamah. Bukan saja no one is guilty unless proven by the court. Tapi court sekarang ni membuktikan bahawa pilihan raya itu tidak ada keabsahannya. Kesan daripada adanya elemen-elemen korupsi dalam pilihan raya. Saya bertanya Datuk sebagai orang Terengganu,
perasaan Datuk bagaimana sebab tiba-tiba berlaku di Terengganu. Dia tak berlaku di Kelantan, dia tak berlaku di memang ada petition di Kelantan, ada juga petition di Selangor tapi belum lagi keputusan dibuat. Tapi sekarang ni dua-dua parlimen itu, satu di Kuala Terengganu dan satu lagi di Kemaman. Walaupun diadakan bersekali waktu pilihan raya kecil untuk Kuala Terengganu, tetapi artinya ceritanya dia bahawa calon itu mahkamah memutuskan adanya elemen korupsi. Ya, Kita taklah tuduh orang tu tapi mahkamah yang memutuskan. Jadi Datuk saya katakan sebagai anak Terengganu. Sepatutnya sekarang ni warga Kemaman harus memutihkan kembali maruah orang Terengganu, maruah pengundi Terengganu. Datuk fikir macam mana, Dok? Saya duk tengok sekarang ni, Ya. maknanya anak-anak Terengganu lah, saya menyeru pada anak Terengganu. Mahkamah dah buktikan benda tu berlakunya rasuah. Putusan rasuah. Tapi yang paling penting di sini, Ya. kita ada peluang lagi. Dengan adanya seorang ahli parlimen Barisan Nasional tu boleh memajukan balik Terengganu. Ya, ya. Itu yang paling penting kita fokus. Yang penting tadi kita fokus dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari Ya. segi peluang-peluang pekerjaan. Inilah masa dia. Untuk sejak 2018, apa yang Datuk rasa lah orang Terengganu rugi bila tidak ada ni kerajaan Kerugian dialami oleh Kerugian pengundi-pengundi dialami. di Terengganu. Kerugian yang saya tengok paling besar lah. Saya selalu tengok, saya banyak berkawan dengan orang Tionghoa di Kemaman ni. Dia kata, Orang berniaga memang dengan orang Tionghoa lah kan. Dia berniaga ni, kita boleh ukur daripada situ. Dia kata kita amat rugi sekali, tidak ada lagi projek mega. Lepas tu dia punya bisnes pun dah tinggal, Ya. dah jatuh. Lebih kurang dalam 60%. 60% dah ya. 60% jatuh, tinggal 40%. 40%. Lepas tu barang di supply pun mana dia berada dalam kesusahan. Ya. Sebab orang Cina yang penting-penting ekonomi. Itu saya kata tadi, asalkan dia dapat cari makan, dia akan sokong. Ini pun nak cari makan macam mana? Kan? Kalau segalanya tak dapat terkawal. Jadi saya minta orang Melayu di Kemaman ini kita fokus masa depan kita bersama dengan kerajaan persekutuan demi untuk kita majukan Kemaman ini. Ya. Terengganu itu yang paling penting sekali. Satu lagi perkara Datuk berkenaan dengan adakah BN khususnya UMNO di Terengganu ni dilihat begitu tidak Islamik? Isu agama. Isu agama. Isu agama. Terengganu ni kuat juga ni. Ya. Kalau kita tengok di Terengganu ni pada dulu sampai sekarang, masjid, sekolah agama, surau semua dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional. Ya. Makna UMNO ni lebih pada agama. Untuk tidak menafikan bukan semua tapi majoritinya. Boleh katakan 95% lah surau masjid di Terengganu ini didirikan oleh masa Kerajaan Barisan Nasional. Begitu juga dengan sekolah-sekolah agama. Ya. Jadi menunjukkan di sini Kerajaan Barisan Nasional ini beri tumpahkah pada agama. Ya. Itu yang kita paling penting. Dia tak boleh nafikan lah Tidak bahawa nak boleh boleh katakan nafikan. bahawa Islam terancam seandainya UMNO Barisan Nasional itu menang apa semua. Dah tak betul lah tu sebenarnya dah. Itu lebih betul. kepada retorika politik. Betul, itu Ya. politik saja. Sebab kita tak nak Terengganu ini tertinggal. Ya. Kita nak Terengganu ini maju seperti negeri lain. Kalau Penang boleh maju, kenapa di Terengganu kita tidak boleh maju? Apa pandangan Datuk berkenaan dengan bila Datuk Seri Zahid Hamidi menekankan berkenaan dengan tahfiz TVET? Tahfiz TVET. Saya rasa satu idea yang baguslah untuk kita ketengahkan balik. Ya. Sebab saya rasa dalam sebulan lepas pun di Putrajaya di masjid Ya. kita ada malam sufi kan. Ya, Malam Sufi. Mana tim malam dalam menteri kita pun beri penekanan kepada agama tu tadi. Malah cita-cita UMNO untuk menjadikan 2 juta hufaz. Di sini makna perjuangan agama ni memang dibentuk oleh Barisan Nasional. Oleh UMNO sendiri. Mungkin lain Datuk Rahim. Ya. Apa yang saya sendiri dapat rasakan bila kita membaca perlembagaan UMNO, perkara 3 dan perlembagaan PAS, dari segi keislaman itu. Saya sendiri merasakan bahawa apa yang tertulis dalam perlembagaan UMNO itu lebih jelas tentang memperjuangkan Islam. Dah berubah. Kita dah ubah dah perlembagaan. Bila setelah diubah. Dan perkara ini sebab satu ketika dulu ada pemimpin PAS berkata, kalau UMNO tu ubah perlembagaan, tak akan pada Islam, dia nak bubarkan PAS. Macam mana? Politik dah juga. itu hanya cakap politik lah. Baiklah sekarang. Ini Wan Lah ada tanya dia kata malam ni nampak kayaknya live kita ni
tak berapa panas. Saya nak beritahu pada saudara, saya tak tidak mau melaporkan sesuatu yang panas. Saya menyatakan yang benar. Betul. Sebab itu saya mengundang Datuk Rahim, saya mengundang Dr. Fauzi supaya kita membicarakan persoalan ini secara terus terang. Terus terang, agar mereka faham. Sebab orang mengatakan anak muda apa ini apa semua. Saya melihat bahawa anak muda sudah make a comeback. Comeback. Nah, bukan sebab sekarang ni yang paling penting, at the end of the day, atas meja ada makanan. Betul. At the end of the day, penghujung-penghujungnya poket aku ni ada isi. Ada isi. Kalau dalam poket dia ting 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 Datuk, saya kata Datuk Rahim berpening juga dia cukai ni Datuk tak? Pening. Boleh Datuk bagi pandangan Datuk? Di cukai ni, Ya, Dok. boleh cukai ni apa dipanggil Kuwait of Malaysia. Kuwait of Malaysia. Ya, Lah. Kalau dulu memang hebat. Ya. Memang hebat, anak-anak muda semua peluang pekerjaan pun ada. Ya. Tapi bila diambil alih oleh parti pembangkang ni, kita kekurangan dah. Betul. Kita dah kekurangan dah. Mana dah tidak majulah. Betul. Banyakkan projek Petronas pun dah pindah ke negeri lain. Ya, sebab bila saya melarai kawasan di Cukai, khususnya Cukai di kawasan Kemaman itu, saya melihat ada tidak kurang daripada semua bank, termasuk Bank Al-Raji yang ada di Kuala Lumpur. Artinya semua cawangan-cawangan bank berada di Cukai. Dia tidak berada di Kuala Terengganu itself. Dia tidak berada di Besut, dia tidak ada pada di kawasan-kawasan yang lain di Ulu Terengganu dan misalnya. Tetapi di Cukai, artinya kalau pekan itu mempunyai semua cawangan-cawangan bank. Ya, bank Melayu bankingnya, bank Islamnya, bank segalanya ada, termasuklah Bank Al-Raji. Artinya di kawasan itu sepatutnya ada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Baik. Tetapi sejak akhir ini bahawa keluar masuk bank itu sudah berkurangan. Kan? Tak sehebat dulu lah. Macam mana Datuk orang Kemaman, Datuk juga orang tinggal di Cukai. Datuk bagi penjelasan pada pelayan nak tahu juga macam mana kedudukan ekonomi di sini. Ekonomi di Kemaman ni banyak amat teruk sekali lah. Ya. Buktinya bila saya jumpa dengan manager bank di Kemaman bersembang dengan dia kata memang teruk lah. Terkesan Datuk ya? Memang terkesan. Terkesan lah. Terkesan. Jadi pengukurannya kita tengok pada bank tu tadi. Ya. Jadi sebab itulah sekarang ni untuk kita bangkit balik tidak ada cara lain, kita mesti kekalkan Barisan Nasional di Kemaman ini. Kestabilan politik yang Kestabilan penting. politik tadi yang penting. Jadi kalau dengan adanya kestabilan politik tadi, kita ada seorang wakil federal di Kemaman ini memudahkan untuk kita dapat bajet-bajet baru seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri di Parlimen baru ini. Dan juga kalau benda itu berlaku di Kemaman, limpahan ke daerah lain saya kira juga akan berlaku. Pasti. Betul, pasti berlaku. Pasti. Saya rasa pasti. Dr. Fauzi, saya nak bertanya dengan Dr. Fauzi lah sebab ia sebagai penganalisa politik. Sebab daripada semalam kemarin lagi saya tak sempat bertanya. Ada berapa orang calon, ada ini dengan calon pun saya tak bertanya lah sebab ini agak sensitif. Tetapi semalam ingat nak bertanya dengan yang berhormat Timbalan Menteri Pertahanan, tapi saya fikir tak sesuai nak bertanya. Tapi saya nak menyatakan bahawa bagaimana Jabatan Audit Negara mengumumkan bahawa berlaku ketirisan sejumlah 740 juta wang negara terhakis begitu saja, hilang ke longkang. You see, ini bukan laporan saya, tapi itu Audit negara. Audit negara. Datuk lihat sendiri. So kalau ini gayanya, artinya ada ketirisan tu, ada elemen-elemen yang negatif dalam sektor perniagaan. Betul. Jadi what's your comment first sebelum saya nak tanya Datuk Rahim? Komen saya maknanya perkara itu dalam kempen mereka mengatakan mereka itu murni dan hebat, bersih. Ya. Bersih apa? Dia sapu bersih. Datuk je. Aduh, hai sahabat. Dan audit ni bukan satu benda yang boleh dimain-mainkan. Tak boleh. Tak boleh. Ya, doktor. Ya. Jadi maknanya kalau perkara itu diaudit dan jelas ada perkara itu berlaku, kehilangan sekitar 700 juta itu. Ya, betul. Dan saya kira satu perkara yang rakyat seharusnya sedar. Betul. Dan jangan cuma dengar kepada claims, pada akuan sahaja kan. Maknanya betul atau tidak. Jangan dengar kempen semata-mata, tetapi carilah bukti-bukti juga dan pertimbangkan. Ya, agak menarik pandangan Saudara Ramzul. Dia tulis sini, dia kata PRK kecil kali ini, Perikatan Nasional menyatakan bahawa korupsi itu sedekah. Nak tanya Datuk Rahim, macam mana Dok? Itu jangan cakap politik lah. Orang baik-baik dia cara, dia tak suka. Macam tadi, saya bersyukur pada Allah SWT
saya cuba menekan calon, tapi nampaknya dia tidak bersetuju. Dia tidak berminat. Dia tidak berminat untuk membicarakan sesuatu yang bersorak personal. Betul. Dari segi prinsip, bila saya nak tanya dia Ramzul, minta maaf Ramzul, Datuk Rahim dia tak nak respon bahawa tagline dia orang tu korupsi itu sedekah. Datuk Rahim tak minat benda begitu. Sebab yang paling penting sekarang ni adalah pengundi. Pengundi harus dijelaskan pada dasar kita, perjuangan kita dari dulu, kini dan selamanya. Dan sikit beralih sikit saya nak tanya Dr. Fauzi. Bagaimana pemimpin kita bukan pemimpin berdolak-dalik. Sekejap kata nak berundur, pada kata nak tahan lagi balik. Hari semalam waktu saya tak mau menamakan, tapi saya ingat semua orang tahu. Mula-mula kata saya tidak akan meneruskan untuk menjadi presiden parti. Dan pilihan akan datang saya tak akan bertanding. Tak sampai berapa jam macam semua tu patah balik, kata isteri pula kata jangan ada boleh Dr. Fauzi respon. Tarik balik. Jadi isu tarik balik macam kat parlimen lah. Tarik balik. Apa benda dah dia orang ni. Dr. Fauzi please. Saya tak pasti sebab tidak diberitahu kepada saya sama ada pengumuman pertama dibuat itu sudah dibincangkan, cuma luahan peribadinya sahaja. Tapi saya percaya bukan kerana saya percaya, bukan kerana tekanan ataupun permintaan isteri. Mesti ada benda yang lebih besar pada itu. Ada perkara lebih besar. Ada perkara lebih besar pada itu. Okey, sebab apa? Parti sebut sebenarnya untuk di Kemaman ni tak banyak mana. Penguasa tak. Ya, cuma yang ada di Kemaman ini adalah parti komponennya adalah PAS. Bukan daripada PBM apa semua, dia pengaruh kurang, tak ada. Dia hanya ada calon satu, dia kejar. Dikejar. Kejar daripada bersatu. Jadi artinya dari segi bersatu ni nampak gayanya bukanlah begitu menyerlah. Keahliannya ramai dan sebagainya tak ada, tapi yang cuma ramai macam biasalah daripada PAS saja kan. Tapi masalah kita dulu apabila warga kita yang ada yang berdiri di atas pagar memilih belah kiri, memilih belah kanan dan sebagainya. Betul lah. Boleh Datuk bagi pandangan tu. Yang sekarang ni parti kita ni bukan parti kita, Parti Barisan Nasional tu. Parti kita orang kata ada parti kita. Parti Barisan Nasional. Ya tu. Sekarang ni yang paling penting kita jangan tengok ke belakang. Paling penting ni peluang ni. Mungkin Allah dah bagi kita satu peluang. Kita ada peranan kecil Kemaman ni untuk menyedarkan orang Kemaman khasnya Terengganu supaya menyokong Barisan Nasional untuk ekonomi masa depan. Itu yang paling penting. Kalau kita tak sedar lagi peluang ni, kalau kita kecundang, saya rasa kita akan ketinggalan lagi selama 5 tahun tu. Jadi ekonomi kita merudum lah. Tak, bagi saya Datuk Kamal, saya menarik dengan komen Datuk Rahim tadi. Mengajak pengundi, khususnya anak-anak muda, pandang ke depan. Okey. Way forward. Maknanya betul kita sekarang sudah terbentang. Masalah-masalah politik, parti sebagainya tu tak ada siapa pun sebenarnya bila katakan dia tu bersih pada segala-galanya. Okey, itu berhenti di situ. Sekarang kita tengok ke hadapan. Apa yang kita nak? Anak muda nak apa dia? Pendidikan. Selain pendidikan, pekerjaan. Ekonomi. Pekerjaan dulu. Lepas tu baru pergi kepada kalau ada ruang-ruang ekonomi lagi, perniagaan sebagainya. Maknanya 3 perkara ini adalah satu perkara yang seharusnya dilihat oleh anak muda. Tanpa saya katakan tadi, maknanya janganlah melihat Barisan Nasional seolah-olah dikatakan sebagai membawa negara ke jurang bukan agama dan sebagainya. Tidak. Itu semua tomahan-tomahan yang dimainkan dalam isu-isu politik. Sebab kata Datuk Rahim tadi, 95% masjid dan surau di Terengganu, setakat di Kemaman, dibina oleh kerajaan Barisan Nasional. Jadi perkara seperti ini yang perlu diserlahkan, perlu diberitahu, diulang-ulang. Jangan beritahu dia dah tahu dah, tak ada. Manusia mudah lupa. Jadi beritahu ulang banyak kali. Barisan Nasional, khususnya UMNO, banyak memperjuangkan Islam di Terengganu juga. Dan saya, Doktor, itu satu bab. Bab yang kedua lagi, saya melihat bahawa kenapa saya mengundang Datuk Rahim untuk live bersama dengan saya. Sebab ini suara anak Terengganu, anak Kemaman ISF. Malahan beliau pernah menjadi calon yang dinafikan. Dan saya melihat bahawa kadang-kadang dalam elemen politik ini ada kepura-puraan. Betul. Depan kita sokong, belakang tak sokong. Dan kadang-kadang yang paling penting sekarang ni apabila mereka melihat
hanya untuk seketika, untuk mengundi itu mungkin RM200, RM300 diberi. Ya kan? Tapi mereka tidak tahu bahawa kehidupan mereka di hadapan itu sesuatu, memanglah kita tak boleh menjamin masa depan, itu kuasa Allah SWT, Datuk. Betul. Ya, tetapi hanya kerana RM200-300 kita sanggup menggadaikan prinsip perjuangan, RM200-300 kita boleh menafikan masa depan anak-anak cucu kita akan datang. Bukan hanya untuk 4 atau 5 tahun, Ya. tetapi kerosakan dalam masa 4-5 tahun itu boleh menyebabkan jauh lagi di masa depan. Kesannya, Datuk setuju tak dengan saya, Datuk? Apabila saya 3 malam dulu, saya melaporkan bahawa sejumlah 1,178 syarikat Bumiputera Melayu muflis. Kesan daripada apabila berlakunya PKP. Kan? Yang diwujudkan zaman era Perikatan Nasional. Betul. Dan begitu juga apabila di Parlimen. Keadaan sekarang, kesannya dah 4 tahun dulu berlalu benda ni. Betul. 4 tahun dulu berlalu, tapi kesan sampai hari ini. Betul. Kan? Sesuatu yang kita lakukan hari ini, ia akan menjadi kesan masa akan datang. Dan dia bukan hanya dalam tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi akan bertersun. Akhirnya, ke mana kita nak bawa warga bangsa kita? Negara makmur macam sekarang ni lah Terengganu di Kemaman ni, Datuk. Ini punca ni sumber ekonomi yang terbesar. Yang menyumbang pada pembangunan di Terengganu, yang mengatakan KDNK Terengganu boleh dapat 22% ke 3%. Tanpa adanya minyak, tanpa adanya industri oil and gas di Kemaman ini, saya rasa nak bayar gaji pun tak ada untuk Terengganu. Ya. So boleh Datuk bagi komen, Datuk? Dia sekarang ni Ya. negeri Terengganu ni hasilnya bergantung pada roti minyak tu tadi. Royalties. Tak ada royalties, hancur. Kita dapat tiap-tiap tahun dalam 1 bilion lebih lah. Oh. Tiap-tiap tahun 1 bilion lebih. Kalau lah roti ni tidak ada, rasa susah. Susah. Susah sikit. Sebab itulah saya minta lah ni. Saya minta semua pada pengundi-pengundi di Kemaman ini, berilah sokongan penuh pada calon kita, Jeneral Bersara Tan Sri Effendi. Calon nombor 1. Calon nombor 1. Ya. Orangnya hebat. Ya. Dia boleh walaupun sebagai PAT Ya. Panglima Angkatan Tentera, orang Kemaman, anak Ya. Kemaman, dan mempunyai jiwa yang kental. Betul. Yang sanggup buat perubahan. Ya. Untuk Kemaman, fokusnya satu untuk benar dan menghambakan diri balik untuk bakti pada negara. Ya. Calon-calon macam inilah yang kita perlu. Ya. Demi masa depan anak-anak muda, demi masa depan orang Melayu, orang Tionghoa, orang asli dan juga orang India, berilah sokongan penuh pada calon kita. Calon nombor 1. Sebentar lagi saya akan call balik. Saya tengah live ni dengan Datuk Rahim sekarang ni. Saya akan call back nanti sekejap lagi. Datuk, saya semalam waktu saya berada di kampung, apa nama kampung semalam tu? Kampung Gong apa ke nama dekat kawasan Kemasih. Saya melihat Doktor Timbalan Menteri Pertahanan. Okey, Timbalan Menteri Pertahanan Yang Berhormat Adli Zahari. Dia menyatakan dia terkesima dan dia begitu dia merasakan bahawa tiba-tiba saja mantan Panglima Angkatan Tentera boleh mencetuskan itu satu, belum lagi yang lain. Bila dia mengatakan bahawa sudah sampai masanya warga veteran tentera khususnya untuk terlibat dalam industri laut dalam. Betul. Memiliki kapal yang pergi mencari ikan dan sebagainya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu untuk menyelesaikan juga masalah keterjaminan makanan. Ya, jadi bagi saya itu sentuhan. Dan tadi pun waktu saya live bersama dengan beliau menekankan lagi padanya kalau terlaksana benda itu adalah merupakan one of the perjuangan dia untuk veteran tentera agar mereka dalam kumpulan yang mempunyai kapal untuk melaksanakan aktiviti laut dalam. Ya, Datuk Rahim dia sektornya sektor pembinaan. Tapi pandangan Datuk macam mana seorang yang begitu dekat dengan rakyat dapat memikirkan sesuatu yang boleh menjana kekuatan ekonomi. Bahasanya kalau laut dalam tu macam di Norway lah. Betul. Tapi Doktor kan? Saya duk tengok kalau calon kita ni beri fokus pada laut dalam itu satu pendapat yang bagus. Satu cetusan idea yang saya tak terfikir. Betul. Yang terbaik lah. Ya. Sebab Terengganu ni memang terkenal dengan nelayan. Ya. Pantai. Tapi dalam pesisiran pantai. Pesisiran pantai. Tapi kalau dibuat dengan skala yang besar, dengan kapal-kapal yang besar, dengan adanya kilang, Terengganu ni akan lahir pengeluar ikan terbesar di Malaysia. Betul. Boleh buat tu. Sebab saya melihat kalau menggunakan nampaknya laut dalam ni orang kata kalau monsun tak boleh keluar, tapi kalau you pergi dengan kapal besar, laut dalam itu sendiri memang laut itu sendiri bergelora dengan tinggi apa semua,
dengan kehadirannya apa semua tu, saya tentulah ini walau monsun ke apa semua kapal boleh ni. Saya nak bagi peluang pada Datuk Rahim cakap sebab Datuk Rahim ada punchline lagi ya. So Datuk boleh cakap sepatah dua kata lagi untuk pengundi. Selepas ni Datuk jangan lagi. Datuk Doktor. Kita pula berdua akan bersyarat. Bagi saya ni lah, Ya. saya merayu lah. Saya amat-amat merayu kepada pundi-pundi di Kemaman ni yang ada 141,000 orang. 20,000 orang tu daripada Felda. Saya merayu juga orang Felda, anak-anak Felda semua memberi sokongan penuh. Begitu juga dengan orang asli, orang Cina, orang India dan orang Melayu bukannya. Berilah sokongan penuh pada calon kita ni. Calon Barisan Nasional, Jeneral Bersara Tan Sri Raja Effendi supaya dapat menjadi calon Parlimen pada 2 hari bulan ni. Terima kasih Datuk. Saya release Datuk sebab Datuk ada hal lagi. Saya minta nanti jumpa lagi ya. Okey, Assalamualaikum. Assalam. Tapi kita akan meneruskan ini apa yang mesti mic masih ada lagi Datuk. Ini apa yang Datuk cakap nanti orang dengar ni Datuk. Dr. Fauzi boleh rapat lagi. Mana sahabat kita Saudara Zamel? Boleh siapa tolong panggil Zamel tak? Ini sila nak berbicara tentang dalam masa 20 minit ni ada yang masa ini lagi. Saya bila duduk sebelah Datuk Sri Kamal ni saya seram. Bukan. Orang popular. Ya, Datuk. Popular tak ada apa-apa. Kita bercakap yang benar. Ya, saya tak apa betul. Okey. Tadi saya berbuas ketika dengan calon daripada Barisan Nasional dan saya melihat beliau keyakinannya begitu tebal. Sebagai seorang panglima, saya nampak bahawa keyakinan begitu mantap sebenarnya. Datuk boleh sebab Datuk lama di sini, lebih awal daripada saya. Berminggu Datuk di sini, berkampung di sini, melihat. Boleh Datuk bagi pandangan Datuk? Okey, pertama sekali sebelum saya lihat sentuh apa ni calon, sentuh berkenaan dengan anak-anak muda di sini dulu. Ya. Dan saya ada buat kajian berkenaan dalam kalangan anak-anak muda dan saya dapati mereka tak cukup maklumat. Tak cukup maklumat je, tapi persediaan untuk mereka make a comeback ada. Ada. Jadi mana yang dapat tahu tu mereka bersedia. Ya. Dan jadi kita perlu sampaikan lagi maklumat dengan lebih hebat lah. Dan terutamanya kalau musim hujan ini, orang tak berapa seronok nak keluar. Jadi banyak yang bermain handphone di rumah. Dan kalau depan TV pun main handphone lagi. Ya. Jadi mana kalau kita fokuskan kepada media sosial, macam dibuat oleh Datuk Seri Kamal ni, saya yakin kita akan lebih dapat banyak memberi informasi, maklumat, penjelasan yang lebih baik kepada lebih ramai orang. Ya. Supaya mereka yakin dan jelas supaya tomahan-tomahan, spekulasi-spekulasi yang liar itu boleh diperjelaskan. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa politik negara kita ini masih lagi terhias ataupun adanya dominasi yang bercerita yang dia ada side of the story, cerita yang tak betul? Dia gini, Dok. Dalam Datuk Zamel boleh tak duduk sebelah sini? Zamel saya nak cerita dia sikit pandangan you. Ahlan wa sahlan. Salam, Datuk duduk sebelah ni Datuk. Dia dah pergi kenyang pun baru nak jumpa kita. Itulah kita kadang Zamel dia datang sini. Sahabat, kita mengalu-alukan kedatangan Saudara Zamel. Saya nak minta pandangan beliau tentang kedudukan suasana hari ini. Tentulah beliau pun dah beberapa hari berada di Kemaman ini. Pandangan beliau ni berduduk entah siapa pula tu tutupnya keadaan. Begitulah saya bila saya buat di luar. Ya, Saudara Nordin, apa khabar sahabat? Saudara Norma, Saudara Fuziah Ismail, Puan Fuziah Ismail, terima kasih. Dan saya nak bertanya Saudara Zamel ni. Cuma saya nak sambung sikit tadi. Boleh. Okey, sambung sikit tadi. Kemudian itu segi anak muda kita perlu buat penjelasan supaya salah faham yang berlaku boleh diperbetulkan. Okey. Salah maklumat disampaikan boleh diperbetulkan. Salah pegangan yang begitu lama itu pun boleh kita huraikan supaya nanti mereka lebih faham dan tidak takut dan tidak marah daripada jauh. Kita tidak mereka dekat lagi. Kemudian segi calonnya, saya berjumpa dengan Tan Sri Raja Effendi itu calon pada semenjak 2 kali kita berbual. Dan saya rasa beliau mempunyai satu kewibawaan yang kalau Presiden UMNO selalu sebut berkenaan calon wali, saya rasa beliau memang ada wali.
Wali. Yang winnable, yang acceptable, dan ada Likeable yang disukai. Dan itu benda yang saya fikir ada pada dia. Ya, okey. Dan satu lagi ialah yang bukan setakat dia likeable tapi dia approachable. Boleh didekati. Ya. Dan sekarang ini saya kira dia dan pendekatan beliau sendiri adalah amat mendasar ataupun down to earth. Yes. Apa panggil down to earth ni? Maknanya turunlah ke bawah lah. Sampai ke bawah kepada rakyat. Doktor ni dia macam itulah cara doktor bercakap. Satu, kita tunggu berlambat betul lah. Sepatut laju sikit. Dan speed laju kita sikit, ni media sosial. Jangan slow doktor. Kita Laju lagi dah. Macam saya Zamir. takut I know you takut doktor. berceramah nanti. Saya, bagi saya bukan soal ceramah. Betul. Semua. Saya melihat kadang-kadang saya tunggu. Lambatnya. Pelayar saya pun dah komen. Dia saja. Dia doktor. Itulah masalahnya kita ni. Kita nak laju je. Okey, Zamir. Okey, silakan. Pandangan. Saya sebentar tadi saya terlewat masuk sebab meraihkan beberapa kawan. Okey. Okey, kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada tadi saya bersama dengan bahagian Kuala Terengganu. Okey. Bahagian Jerantut, bahagian Rompin. Ya. Mereka berkampung di sini, membantu. Mereka masih berada di luar. Jadi tadi Datuk Rahim pergi meraihkan mereka. Datuk Hassan Arifin juga ada di luar sana. Jadi makna kata di sini ramai sahabat-sahabat kita terutama sekali daripada Barisan Nasional, UMNO, Pakatan Harapan. Semalam kita bersama dengan sahabat baru kita iaitu Amanah. Ya, dia pernah. Jadi mereka merasa teruja saya tengok. Ya. Apabila presiden kita, kepimpinan tertinggi kita memilih Ya. calon kita ini iaitu bekas Jeneral Panglima Angkatan Tentera. Makna kata untuk pertama kali tadi saya bertanya juga dengan Datuk, iaitu adakah ini pertama kali Panglima Angkatan Tentera yang besar menjadi calon? Ya, betul. Sama ada parti-parti lain. Sama ada parti-parti lain. Jadi ini satu-satunya ataupun salah satu Permulaan sejarah dan ini sejarah kepada rakyat Terengganu iaitu di Kemaman. Saudara Zamir pun terkait lah. Duduk sebelah Dr. Fauzi pun slow nak sampai ke mana ni? Dan maksud saya di sini satu saya nak ucap terima kasih kepada rakan-rakan daripada seluruh negara yang hadir. Ya. Saya meraihkan beberapa kawan saya tadi daripada Pahang dan juga Kuala Terengganu. Dan juga hari ini juga tadi kita bertemu dengan banyak kawan-kawan yang rasa teruja. Ya. Maksud saya teruja dengan calon yang dipilih. Calon pilihan oleh Datuk Seri Presiden. Yes. Ya. Pilihan presiden dan juga pilihan Barisan Nasional kali ini yang agak lain daripada yang lain. Ya. Saya dipahamkan kita umum dulu. Ya. Barisan Nasional umum dulu. Dan saya dipahamkan juga pihak Parti PAS nak umum ada calon-calon tertentu. Terkejut dengan calon yang mereka tak sangka-sangka. Ya. Mereka terpaksa memilih satu calon yang bagi mereka ini adalah yang terbaik. Mungkin pada dia orang. Iaitu Menteri Besar. Itu kata. Cuma saya nak bagi tahu di sini pada rakan-rakan di luar terutama sekali anak muda, penyokong PAS, penyokong Perikatan Nasional. Walaupun Perikatan Nasional sekarang di terumbang-ambing. Ya. Adakah mereka nak buat lawak bodoh ke Maharaja lawak saya tak pasti. Ya. Di Perhimpunan Agung hari ini semalam hari ini baru habis. Ya. Adakah mereka nak buat drama? Nak buat drama. Jadi ini rakan dalam PAS. Jadi kepada penyokong-penyokong, terutama sekali penyokong menteri besar calon PAS di Kemaman ni, kita tak perlu membebankan beliau dengan tugas baru sebagai ahli parlimen. Nasihat saya, biar dia jaga negeri je lah. Biar dia jaga negeri. Kalaulah kata tuan-tuan, saya percaya pengundi-pengundi di Kemaman bijak dan pandai. Kalau kita bagi calon daripada Barisan Nasional ini menang, tentu saja peruntukan daripada parlimen, daripada pusat, ini sealiran dengan pusat. Ini yang menjadi perbahasan yang orang mengatakan bahawa sebab itu ada sebahagian daripada orang yang melompat untuk mendapatkan peruntukan apa semua. Boleh you explain maksud peruntukan? Apakah ini kalau kerajaan ini soal peruntukan ni? Nah, ini maksud dia peruntukan ini. Peruntukan ni yang sebenarnya diberi pada semua. Ya. Bukan kepada ahli parlimen. Cara kita duk tengok tu macam ahli parlimen nak ambil peruntukan dia masuk dalam poket. Itu sebab Datuk, saudara kena jelaskan sebab saya ramai orang bertanya apa hal peruntukan. Tak ada peruntukan ni seluruh negara. Peruntukan kepada parlimen. Parlimen. Bukan kepada ahli parlimen.
mana-mana Perdana kawasan Menteri, parlimen semua Perdana Menteri, sekarang kita ada 10 Perdana Menteri, tidak pernah menganaktirikan Ya. rakyat Malaysia walaupun dia memilih Ya. wakil mereka adalah pembangkang. Tetapi Ya. saya nak bagi tahu, kebanyakan yang mereka confuse, dikonfuskan, dikonarkan, ditipukan oleh ahli-ahli parlimen yang saya boleh anggap kata penipu. Mereka cuba nak bagi pemikiran rakyat terutama sekali di kawasan mereka, mereka tak dapat peruntukan. Ha. Yang sebenarnya itu mereka cakap tu adalah peruntukan untuk diri mereka. Itu Peruntukan untuk parlimen-parlimen semua ni ada. ada. Tuan-tuan fikir tengok bajet. Saya bagi contoh mudahlah bajet. Adakah bajet yang kerajaan Malaysia ataupun Perdana Menteri, mana-mana Perdana Menteri cakap bajet ini khusus untuk negeri yang kami suka ataupun yang sokong kami? Tak ada. Dia bagi bajet untuk seluruh Malaysia. Dia cek, tengok di situ kementerian ni mana boleh bagi ke ahli parlimen peruntukan 1 juta masuk dalam poket dia. Jadi rakyat anda pergi bagi kat dia. Ya. Tak betul itu. Sebab itu saya melihat bila mengatakan bila peruntukan begini, saya kata something wrong yang dia nak explain ni. Sepatutnya apabila calon itu sealiran dengan kepimpinan di pusat, mudahlah dia. Sebab apa-apa pun pembangunan itu yang dibawa datang daripada kerajaan pusat. Saya bagi contoh satu Ya. lah. Begitu. Malam ni, tadilah contoh. Ya. Tapi saya percaya 2-3 malam lepas ada. Ya. Sanusi duk maki dekat Perdana Menteri. Yes, ya. Tadi dia makin lagi. Dia duk maki ni. Duk maki lah apa-apa semua. Esok pagi dia nak pergi jumpa Perdana Menteri. Cik, Datuk Seri saya nak minta sikit peruntukan untuk Kedah. Perdana Menteri itu pun manusia, Datuk. Betul. Dia pun ada hati. Ya. Tambah Anwar Ibrahim. Dia pun jenis tengok muka. Hang semalam hang kata kat aku. No? Ya. Hari ni hamai Datuk Seri peruntukan. Tuan-tuan, itu sebab kalau boleh di Kemaman ni kita mau bagi sealiran. Kerajaan negeri Terengganu, tuan-tuan percayalah tak tukar. Menteri besar itulah dia, Exco pun dia. Cuma kita apabila berlaku, saya dipahamkan berlaku penipuan rasuah yang diputuskan oleh mahkamah. Bukan kerajaan Madani, Presiden UMNO ke, Presiden PKR kan minta kosongkan kerusi. Tak ada. Mahkamah. Ini keputusan mahkamah. Mahkamah mendapati wakil rakyat ahli parlimen PAS Kemaman yang dahulu terlibat dalam rasuah. Kempen dan juga pilihan raya. Sewaktu kempen. Jadi ini disahkan ataupun diputuskan, dibuktikan di dalam mahkamah. Jadi kosong kerusi, kalian tak buat rayuan. Kalian nak bagi ada pilihan raya, tak mau buat rayuan. Jadi pilihan raya lah diadakan. Bila tak buat rayuan tu mengaku lah jawabnya. Mengaku satu. Dan satu lagi jangan kata dipaksakan pilihan raya ini dibuat. Betul. Tak betul itu. Jadi sekarang ni peluang. Calon pun cukup cantik lah. Yang kata Pak Ketua tu betul ke tipu pula? Itu penipu. Jadi apa tak habis-habis? Saudara Muhammad Rajab Badarudin, dia kata dana komuniti madani pun bergantung pada projek yang dirancang. Bukan untuk mendapat terus masuk poket wakil rakyat. Kepala otak wakil-wakil rakyat setengah ni, dia orang beranggapan peruntukan tu mai kat saya. Jadi mana-mana projek Itu yang kesannya Jabatan Audit Negara semalam mengesahkan bahawa ketirisan 740 juta. Banyak tu. You tak baca surat khabar? Banyak. Saya baca tapi saya sekali pandang. 700. Jangan main-main 740 juta tu. Bayar. Jadi maksud dia saya di sini, ini kita cakap pasal pilihan raya ni. Ini peluang terbaik. Sebab kerajaan negeri, you buat macam mana pun tak tukar. Menteri besar tetap Dr. Samsuri. Calon. Kalau kalian merasakan dia perlu berada di Kuala Terengganu mentadbir negeri dengan baik, jangan bagi dia menang. Betul. Jangan bagi dia menang. Macam mana Pulau Langkawi, pengundi-pengundi di Langkawi sayang kat Dr. Mahathir, tak mau bagi dia sakit kepala menjadi ahli parlimen Langkawi, mereka bagi dia hilang deposit terus. Tapi sampai hilang deposit dah kesian. Dah nak buat macam mana dia orang terlampau sayang dekat dia. Terlampau sayang kat Dr. Mahathir sampai hilang deposit, dia rehat di rumah.
Itu maksud dia. Maksud dia bukan kita tak Dr. Samsuri Menteri Besar yang korup. Dan kita tak cakap dia korup. Kita cuma cakap tumpu perhatian kepada kerajaan negeri. Dan saya melihat hari ni calon yang datang yang kita turunkan iaitu Tan Sri Raja Effendi ni. Saya the whole day dan juga sejak beliau dicalonkan, saya tak mendengar pun dia kata dia maki orang. Satu, dia tak maki orang. Satu lagi, dia orang pun tak ada ruang nak kata kat dia. Dan dia pun Ada tak membuka usaha-usaha orang. sikit sebanyak tapi tak makan. Tak makan. Salah. Sebab orang Kemaman pun kenal dan dia juga salah satu, saya dipahamkan tadi petang kita minum kopi di tepi sungai. Ya. Mereka menyatakan dia salah seorang kebanggaan orang Kemaman. Ha. Mana ada orang Kemaman jadi Panglima kata-kata. Orang Kemaman jadi panglima. Orang kampung saya Sungai Petani pun tak ada. Tak ada, kampung saya pun tak ada. Tak ada. Ini dan dia dicalonkan sekarang untuk terus berkhidmat. Dan dia mau berkhidmat. Soalnya dia mau berkhidmat. Dia sanggup meninggalkan segala kehidupan yang mewah, yang sepatutnya santai-santai. Saya dipahamkan dia masih lagi pengurusi apa. Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Makna kalau dia menang ataupun Dah lepas. Dia akan lepaskan. Itu janji dia. Jadi tuan-tuan bayangkan seseorang yang berada dalam kehidupan yang sangat selesa, Ya. sanggup nak berkhidmat untuk orang kampung beliau sendiri. Kampung dia. Dan ini peluang terbaik. Rakyat Kemaman untuk mendapatkan yang terbaik pada 2 hari bulan. Ini saya jumpa maklumat ni Datuk sikit. Ya. Please. Datuk sebut tadi sekitar 740 juta hilang tak ke Ya, mana. kita resign. Bajet negeri Terengganu untuk tahun depan 393 juta lebih kurang. 2 kali ganda. Hampir 2 tahun punya bajet Terengganu. Itu keadaannya. Dan ini bukan dilakukan oleh Kerajaan Madani. Ya. Ini bukan dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sebab ini laporan itu tahun lepas. Tahun lepas. Tahun lepas. 2022 bukan kerajaan ini, kerajaan mereka. Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, Kerajaan Perikatan Nasional. Itu gambarannya. Saya kadang-kadang sebab itu dulu pun saya dah bercakap. Yang saya dipahamkan penasihat Kerajaan Perikatan Nasional tahun lalu itu tak silap saya pelakon drama terbaik hari ini, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kejap. Tuan-tuan, PAS sekarang ni berada dalam gabungan yang saya kata caca merbah. Ya. Ni hari tu kalian duduk kata dekat Datuk Seri Najib, Rosmah kontrol dia. Tapi saya tak pernah dengar lagi Rosmah kata, darling, sayang, pastikan terus kekal sebagai Presiden UMNO. Saya tak pernah dengar. Betul. Begitu juga dengan Presiden sekarang. Tak pernah melibatkan isteri beliau, Datin Sri, dalam urusan parti. Ya. Tapi hari ini, dalam ucapan dasar beliau, penggulungan beliau, dia menyatakan, dia tarik balik keputusan undur diri sebab bini dia minta, bini dia arah, bini dia pesan. Jangan mengundur. Jangan berundur. Aduh. Aduh, ini apalah Tuan Guru Haji Hadi punya pengurusi macam ni. Buat malu. Pengurusi Haji Guru Haji Hadi tu. Ini bukan parti lawak-lawak atau Perikatan Nasional, sebuah gabungan yang besar. Ya, betul. Yang telah bercita-cita nak jadi kerajaan pada November. Bukan November, daripada bulan Mac pun yang- kata nak jadi. Itu yang Lepas tu sama sekali lagi. bulan Jun. Merapu lah bang. Yang terkini ada lagi yang kata dalam Ada lagi? 2 bulan tu. Ada ceramah saya tengok. Ada lagi. Tak, bagi saya lah. Kalau kita nak bermimpi pun, orang kata pada-pada lah. Kalau bermimpi berkahwin dengan Tuan Puteri Gunung Ledang, bulan ke bulan tu. Saya nak pulangkan balik perkataan Puteri Gunung Ledang sebab itu yang dilontarkan. Waktu Datuk Seri Zaid Hamidi minta supaya kita, waktu Datuk Seri Najib pada lagi waktu itu. Najib, betul, Najib. Minta supaya ini kerajaan waktu itu kerajaan waktu itu riliskan untuk EPF atau LSP. Dia kata itu antara puncanya kita akan sokong waktu kerajaan mini Sheraton jadi apa kata ini ahli parlimen dia lepas. Itu macam syarat Puteri Gunung Ledang. So sekarang ni saya nak bagi tahu bahawa mereka sekarang ni sedang bermimpi tidur dengan Puteri Gunung Ledang, berkahwin dengan Puteri Gunung Ledang bulan ke bulan. Dan saya nak meminta lah pada rakyat di luar sana. Ya.
yang kata, okey kita menang di Kemaman, insya-Allah dalam masa terdekat kita nak ambil kerajaan persekutuan. Kita nak kerajaan akan bertukar. Saya nak bagi tahu kerajaan sekarang kita suka ataupun kita tidak Pimpinan suka. kerajaan bukan kena betul-betul saya kena betulkan. Kerajaan Luar Tuan Agong. Pimpinan kerajaan. Pimpinan kerajaan sekarang yang semua ahli parlimen dia ada 222. Ya. Sekarang ini kita ada lebih pada 148 yang menyokong 151. 151. Tuan-tuan, kalau nak tukar ke Kemaman menang, kami akan jadi tukar. Kalau 112 dengan 110, bolehlah kita fikir. Ya. Kalau 113, 111, 114 dengan 112, bolehlah kita fikir. Tapi ini 150, 51. Ini, saya ambil balik kata-kata abang. Ini Puteri Gunung Ledang punya mimpi lah. Betul. Nak sekarang ni 151. Kita ada 222. Bermakna tinggal 60. Saya dipahamkan, bukan... Tak sampai setengah. Tak sampai setengah, 69 bertambah berkurangan. Ada makna kata di sini, saya dipahamkan betul tak betul, saya tak pasti. Tapi dengar tu angin yang bertiup kencang. Di persidangan agung bersatu pun dia orang duduk tengok kawan ni tengok kawan ni. Nak Dengar kata nak mai, nak sokong. nak terjun lagi. Nak terjun lagi. Ini apa punya cerita? Tambah dia pun tengok drama presiden mereka buat hari ni. Oh. Yang saya dipahamkan ada ura-ura nak mencabar beliau. Ada. Di pemilihan akan datang. Jadi dengan wayang dia buat tu, tentu saja akan bertambah kemeluatan Ya. ahli yang memang dah meluat dekat dia. Dan ada, saya dipahamkan, ada ahli-ahli parlimen Ya. daripada bersatu. Ya. Saudara Zamir masuk lewat lah. You masuk lewat, sekarang kita masa dah habis sekarang ni. Tak apa. Kita ada di sini sampai 2 hari bulan. Ya, ya, untuk ya. kita memastikan Ya. calon yang betul-betul terbaik Ya. dipilih menjadi. Tak, sebab saya rasa macam macam nak jadi. Rugi Oh, lah. macam nak jadi pengundi Kemaman. Betul, tapi saudara malam besok kita akan berbicara dengan ketua wanita. Saya dapat kalau lebih 3 dua orang ni bersama jadi kita berbicara dengan ketua wanita UMNO bahagian Kemaman. Bahagian Kemaman. Banyak cerita yang kita nak dengar besok. Okey, baik. Okey, saudara, itulah yang dapat seketika laporan terkini daripada Kemaman di Terengganu. Besok kita dengar pula apa kata pandangan wanita. Tapi bukan yang wanita yang suruh suami dia pegang tak pegang jawatan kan. Ni dah. Wanita yang memang politik ini peranan Ada wanita. parti-parti lain yang suruh dia Tak suami dia. ada. Tapi Sekali saya biarkan Datuk Zamil lewat nanti habis. Saya ucapkan terima kasih Saudara Zamil. Yes. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Fauzi. Dan jangan lupa saudara Amir Hijaz Fans akan membawa berita-berita terkini dari Kemaman sepanjang musim pilihan raya kecil ini. Assalamualaikum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.